Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu sentiasa berada di dalam keadaan sehat, ya, supaya kita dapat meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid, ialah pemahaman. Pemahaman daripada apa yang kita akan baca nanti, ya, melalui buku teks. Jadi untuk itu murid-murid, sila rujuk buku teks, ya, jilid 2, ya, pada muka surat 29, ya, 29, iaitu dengan tajuk Sayangi Sungai Kita. Okay. Kemahiran dia ialah menulis, ya, kemahiran menulis. Jadi apakah yang terdapat di dalam tajuk Sayangi Sungai Kita ini? Okay, mari kita lihat sama-sama. Adalah diharapkan selepas sahaja kita bincangkan tentang tajuk ini, kamu dapat menjawab, ya, soalan pemahaman yang diberikan di dalam buku teks ini nanti. Okey. Baik. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Ya. Jadi Mak Nabila, dia telah menghadiri satu pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi, ya, Sungai Skudai di Johor. Jadi di sini banyak maklumat yang diperoleh oleh Nabila. Okay. Di antara maklumat dia ialah ya, pencemaran sungai dari punca tetap. Okay, maklumat yang diperoleh oleh Nabila ialah tentang pencemaran sungai dari punca tetap. Apakah yang dikatakan sebagai punca tetap? Ya, yang dikatakan sebagai punca tetap ialah yang ini, ya. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Dapat dikesan ni dah, ya. Puncanya diketahui. Okey. Jadi kita lihat apakah yang menyebabkan pencemaran sungai. Okey. Gambar yang pertama ini ialah tapak pelupusan sampah ataupun tempat pelupusan sampah. Tempat pelupusan sampah ni maksud dia ialah tempat pembuangan sampah. Okey. Gambar yang kedua ini ialah sebuah kilang. Sebuah kilang ataupun kawasan industri. Dan gambar yang ketiga ini ialah bengkel kenderaan. Bengkel kereta. Jadi kita lihat bagaimanakah sungai tercemar. Kita lihat pertama, air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah.
air sisa. Sisa ni maksud dia bahan yang tidak digunakan lagi. Ya, air sisa larut resap berpunca dari tempat pelumpusan sampah. Jadi air daripada dari tempat pelumpusan sampah tadi akan meresap ke dalam tanah dan terus ke sungai. Jadi di tapak pelumpusan sampah ini mungkin terdapat bahan-bahan yang boleh mencemarkan sungai. Okey. Jadi air itu tadi dia akan larut meresap dan terus ke sungai. Okey. Kita lihat yang ini pula. Pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Okey. Sisa toksik. Sisa toksik ni ialah bahan-bahan yang beracun. Toksik itu ialah racun. Ya, bahan beracun. Jadi pembuangan daripada sisa-sisa kawasan industri ini boleh juga mencemarkan sungai. Ya. Banyak kilang-kilang terutamanya yang berada di tepi-tepi sungai, ya, yang tidak beretika membuang sisa-sisa toksik dari kawasan industri mereka, dan ini boleh mencemarkan sungai. Okey. Seterusnya kita lihat yang ini pula. Pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Ya, bengkel kenderaan pun menyumbang kepada pencemaran sungai. Iaitu mungkin minyak-minyak yang tidak digunakan lagi dibuang, ya, ke dalam sungai, ya, dan sebagainya lah. Dan ini akan menyebabkan sungai tercemar. Bila sungai tercemar, maka air sungai tersebut tidak boleh digunakan dengan selamat. Ya, dan haiwan yang hidup dalam sungai seperti ikan dan lain-lain pun mungkin akan pupus mati disebabkan pencemaran tersebut. Dan tidak boleh digunakan lagi untuk, ya, mandi, minum dan sebagainya lah. Ya, itu 3 punca pencemaran sungai. Yang pertama dari tempat pelupusan sampah, yang kedua dari kawasan industri, dan yang ketiga dari bengkel kenderaan, di mana ianya boleh dikenal pasti. Ya, itu maksud dia pencemaran sungai dari punca tetap boleh dikenal pasti, ya, puncanya. Ya, bila dapat dikenal pasti, maka sudah tentulah boleh diambil langkah yang sewajarnya. Okey, kita lihat seterusnya. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan sungai Skudai, Johor. Ya, selepas saja mendengar ceramah, Nabila dan beberapa peserta yang lain terus ke kawasan sungai Skudai untuk membersihkan kawasan tersebut, ya. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, salah satu pihak ataupun agensi yang bertanggungjawab, ya, terhadap pembersihan sungai ini, ya, kebersihan sungai ialah Jabatan Alam Sekitar. Ya. Jadi apabila Nabila dan para peserta lain tadi telah membersihkan sungai tersebut, jadi kawasan sungai itu telah menjadi bersih dan indah. Ya.
Berdasarkan apa yang dibaca tadi, kita cuba lihat soalan pemahaman di bawah ini. Okey. Soalan nombor 1. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Okey. Cuba lihat di sini. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Okey. Di sini. Baik. Jadi adakah kamu nak terus jawab di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor? Kalau soalan seperti ini, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Walaupun jawapan itu betul, tetapi ia tidak mengikut format yang dikehendaki. Apabila menjawab sesuatu soalan, mestilah menjawab dengan ayat yang lengkap. Contohnya, kita bermula dari sini. Pameran alam sekitar diadakan, baru sambung sini, di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Jawapan nombor 1. Yang kedua, apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Agak-agak nak mula dengan mana? Bagaimanakah ayat lengkapnya? Sebelum itu kita cari jawapan dahulu. Soalannya, apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Jadi jawapannya ada di sini. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan. Jadi untuk soalan nombor 2, kita bermula di sini. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah, barulah kamu sambung dengan ayat ini. Ialah pencemaran sungai, ialah pencemaran daripada sini, sini. Ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Ulang semula. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah, sambung ni. Itu jawapannya. Nombor 2. Soalan nombor 3. Air sisa larut resap berpunca dari mana? Jadi jawapannya ini, ni. Jadi kamu boleh terus ambil jawapan ini. Air sisa larut resap berpunca, ni dah siap ada, air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Kamu ambil semua ini. Nombor 4. Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Bila ayat tanya bermula dengan mengapa, ianya menerangkan sebab. Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Jadi jawapannya yang mana? Kalau ini tadi, selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai, Johor.
Ya, kenapa jadi dibersihkan? Karena ini, ya. Nah, jadi jawaban kamu mesti bermula dari, ya, mulai dari sini. Kawasan Sungai Skudai dibersihkan kerana apa? Kerana, sambung sini, kerana kawasan sungainya yang kotor ataupun kawasan sungai tersebut kotor. Ya, kawasan sungainya kotor ataupun kawasan sungai tersebut kotor. Ya. Dan soalan terakhir, apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Ya, apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Jadi kamu boleh bermula di sini. Janji Nabila dan rakan-rakan, mana dia? Ialah akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai. Sampai situ. Ya. Janji Nabila dan rakan-rakan ialah akan terus menyertai kegiatan ataupun aktiviti, ya. Kegiatan ni boleh tukar aktiviti. Menyertai aktiviti pembersihan sungai. Sampai situ saja. Okey. Baik, jadi itu tadi 5 soalan pemahaman, ya, yang terdapat dalam buku teks tersebut, ya, berdasarkan apa yang maklumat yang telah kita baca tadi. Okey. Jadi tugasan ini perlu kamu buat, ya, melalui buku tulis. Ya, kamu kena buat melalui buku tulis. Ya. Cara nak membuat dia seperti ini, ya. Okey. Tulis hari Jumaat, tarikh, okey, tajuk. Okey. Salin soalan nombor 1, kemudian jawab. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Okey, jawabnya apa tadi? Pameran alam sekitar ya. Cikgu kata tadi bermula dari sini kan? Ni sampai sini, ya. Jadi salin semula di bawah tu pameran alam sekitar, ya, diadakan, ya, diadakan di mana? Okey. Sambung. Titik. Perlu diingat, ya, setiap kali menulis menggunakan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik nokta. Dan jangan lupa ini tanda tanya, ya, macam telinga tu. Okey, dah siap nombor 1. Awak jarak 1 baris. Kemudian buat pula nombor 2. Ya, apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Jadi bermula daripada sini tadi kan? Bermula daripada situ tadi kan? Jadi tulis sini. Okey. M mesti huruf besar. Maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah apa? Okey. Ya, dan seterusnya. Nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Ya.
Kenapa cikgu suruh kamu tulis dalam buku tulis? Supaya kamu dapat kemahiran menulis. Ya, kemahiran menulis. Jadi cikgu boleh lihat perkembangan tulisan kamu. Ya, kekemasan tulisan kamu, ejaan kamu, tanda baca kamu. Itu sebab mengapa cikgu suruh kamu buat dalam buku tulis bahasa Melayu. Ya. Baik, itu tugasan yang pertama. Untuk tugasan tambahan, ya, kamu boleh buat ya, dalam buku aktiviti muka surat 32. Okey. 32. Baca, petikan dan jawab soalan yang diberikan. Sama seperti dalam buku teks tadi ya. Baca dahulu, petikkan ini, kemudian jawab soalan yang di bawah tu. Okey. Tajuk dia ialah pilih yang menjimatkan. Okey. Mari kita lihat sedikit ya. Ya. Wah, periuk elektrik baharu. Oh, ini label apa? Okey. Ya, anak dia tanya ya. Ibu dia beli periuk elektrik baharu ya. Okey. Baik. Kita baca sampai sini dulu ya. Ini label kecekapan tenaga. Jadi anak dia tanya kan, ini label apa? Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Okey, itu fungsi label ataupun orang biasa sebut label. Ya, dari segi ejaannya ialah label ya. Jadi senang kita nak eja. La, L-A la, bel, B-E-L bel, label. Okey. Jadi label ini gunanya untuk menunjukkan kecekapan tenaga ataupun mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi tersebut. Ya. Jadi dia ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5 bintang. Tenaga 1 hingga 5 bintang. Lebih banyak bintang ditunjukkan, lebih jimat penggunaan tenaga. Okey. Kita lihat yang kedua, penggunaan kedua. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Okay. Melestarikan, mengekalkan alam sekitar, supaya alam sekitar kekal terjaga. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Ya. Jadi, tujuan penjimatan elektrik tadi adalah untuk melestarikan
melestarikan alam sekitar, ya, mengekalkan kebersihan alam sekitar. Melestarikan ini mengekalkan. Jadi penjimatan ini juga dapat mengurangkan penghasilan karbon. Karbon ini adalah sejenis gas yang boleh mencemarkan udara, ya, dan pemanasan global. Oke, itu tujuan penjimatan elektrik dilakukan. Oke. Jadi ini dia punya nasi lah. Dan ini adalah label tadi, ya, label penggunaan tenaga. Kadar cekap tenaga 1 hingga 5 bintang. Kadar cekap tenaga peralatan bersamaan dengan jumlah bintang. Dan penggunaan tenaga purata setahun. Ni. Okey. Jadi berdasarkan maklumat yang kamu baca tadi, jawab soalan pemahaman yang diberikan. Nombor 1. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Okey. Jadi, daripada mana kamu nak mula? Kamu kena mula daripada sini. Fungsi label kecekapan tenaga elektrik berfungsi ataupun fungsi label kecekapan tenaga elektrik adalah untuk apa? Tengok balik tadi. Ya, untuk daripada sini. Daripada perkataan mengetahui ni. Untuk mengetahui kadar sampailah mengetahui kadar penjimatan tenaga elektrik sesuatu peralatan, bukannya periuk nasi saja, ya, sesuatu peralatan. Periuk nasi ini adalah salah satu contoh. Okey. Contoh lain, kipas, aircon, ya, penyaman udara, dan sebagainya lah. Okey, itu nombor 1. Jadi bermula dari sini, ya. Fungsi label kecekapan tenaga adalah untuk sambung, ya. Kemudian nombor 2, di manakah boleh kita lihat label tersebut? Jadi kita mesti mula daripada sini. Kita boleh lihat label tersebut pada mana? Tengok jawapan di sini. Kita boleh lihat label tersebut pada. Okey, sambung. Okey, nombor 3. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Okey. Daripada mana nak mula? Daripada perkataan mana nak mula? Ya, daripada sini. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan pada sambung. Okey. Nombor 4. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Kita boleh mula daripada sini. Okey. Penggunaan elektrik yang paling jimat ditunjukkan dengan berapa bintang, ya. Kalau dalam ni tadi ditunjukkan paling tinggi ialah 5 bintang, kadar cekap tenaga 1 hingga 5 bintang. Ada peralatan elektrik yang dapat 2 bintang saja. Ada yang dapat 3 bintang. Okey, ada yang dapat 5. 5 tu paling tinggi lah tu. Okey, nombor 5.
apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Kenapa kita perlu jimatkan elektrik? Ya, kenapa kita perlu amalkan penjimatan elektrik? Jawapannya semua ada di dalam maklumat yang kita baca tadi. Okey, semua ada semua. Cari jawapannya. Okey, murid. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, dan dapat membuat tugasan dengan baik, dengan sempurna. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.